Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua anak murid sekalian? Semoga semua dalam keadaan sejahtera. Alhamdulillah, semoga dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama dengan ahli keluarga yang tersayang, insyaAllah. Baik, hari ini akan bersama dengan Ustaz Muhammad Syafiq bin Abdul Rahim. InsyaAllah Ustaz akan menyampaikan tazkirah ringkas yang bertajuk menyayangi orang yang lebih mudah daripada kita dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Baik, untuk menyampaikan tazkirah ni, Ustaz akan mengambil sepotong hadis daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Baik, maksudnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik, hadis ni maksudnya daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Baik, insyaAllah untuk penerangan dan juga tajuk hadis ini secara ringkasnya Ustaz pecahkan kepada 3 perkara. Yang pertama, Ustaz nak sampaikan, nak kongsikan tentang cara bagaimana untuk menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Bagaimana cara dia? Yang kedua, bagaimanakah pula cara untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita? Dan yang ketiga, apakah pengajaran dan pesanan penting baginda Nabi SAW tentang tajuk ini ataupun tentang hadis yang Ustaz sampaikan sebentar tadi? Baik, yang pertama, cara untuk menyayangi orang yang lebih muda daripada kita, Ustaz bagi 3 cara. Yang pertama yang Ustaz nak kongsikan, yang pertama, cara untuk kita menyayangi orang yang lebih muda adalah dengan menghargai sesuatu yang dilakukan walaupun kecil. Menghargai. Bagaimana? Baik, Ustaz kongsikan. Yang pertama, dengan kita menghargainya dengan berkata minta tolong. Minta tolong. Sebagai contoh, kita abang ataupun kakak ingin minta tolong kepada adik kita yang lebih muda daripada kita, ya, contohnya mengambil barang, ya, contohnya di dalam bilik ke dan sebagainya, maka kita kena sebut apa? Adik, abang minta tolong. Kena sebut minta tolong. Yang kedua, untuk menghargainya, kita kena, bila sudah dibantu, kita kena cakap apa? Terima kasih adik atas pertolongannya. Kalau lagi baik apa? Abang sayang adik. Kita kena sebut. Sebab apa? Islam menggalakkan kita, menghidupkan kita dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena sebut. Baik, itu yang pertama, menghargai dengan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang lebih muda. Baik, yang kedua, cara untuk menyayangi orang yang lebih muda, sekiranya sekiranya melakukan kesilapan, ya, adik kita contohnya melakukan kesilapan, kita hendaklah menasihati dan membimbing dia, ya, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan apa? Yang pertama sekali, kita kena bagi faham dia, ya, apa yang telah dia buat kesilapan itu, dia perlu minta maaf ataupun perbaiki. Dan juga paling penting adalah tidak mengulangi kesilapannya dengan baik. Jangan kita berkasar dengan adik, ya. Kita sayang adik kita, kita kena buat baik dengan orang yang lebih muda daripada kita. Yang ketiga, cara untuk menyayangi orang yang lebih muda adalah dengan menjadi contoh yang baik kepada orang yang lebih muda. Sebagai abang, kakak duduk di rumah, jadilah kita menjadi abang kakak yang terbaik dalam rumah dengan menolong ibu bapa, memudahkan segala urusan dalam rumah, ya, menyiram pokok ke, ya, basuh pinggan ke, kan. Begitu juga sebagai seorang pelajar, jadilah kita contoh yang baik dengan melaksanakan tugasan yang ustaz-ustazah berikan kepada anak murid sekalian, agar adik-adik pun bersemangat. Kakak ni cepatlah dia buat kerja rumah, adik pun mengikutlah macam kakak, berjaya macam kakak, macam abang. Macam tu. Baik, itu cara dia untuk kita menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Seterusnya, yang kedua, perkara yang kedua saya nak kongsikan pada hari ini adalah tentang cara bagaimana untuk kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita.
Baik, yang pertama, cara untuk menghormati orang yang lebih tua hendaklah kita memanggil dengan gelaran yang baik. Ya. Sebagai contoh, kita ada abang, maka kita kena panggil abang. Dalam rumah contohnya ada kakak, ya, atau ada makcik, kita kena panggil ya, dengan gelaran yang baik. Jangan kita sebut namanya saja, jangan orang lebih tua. Kita kena hargai dan hormati dengan panggilan gelaran yang baik tadi. Boleh? Boleh semua? Okey. Yang kedua, cara menghormati dengan bercakap dengan sopan santun kepada orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya abang kita, ya, ataupun ibu bapa kita. Kita kena bercakap dengan sopan santun. Maksudnya apa? Jangan sesekali tinggikan suara kepada orang yang lebih tua daripada kita. Abang kita ke, jangan. Jangan, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita cakap dengan baik. Sangat sederhana. Tak boleh terlalu pelan, nanti tidak dengar. Cakap dengan baik. Puji kalau boleh. Ya, bercakap dengan sopan santun. Jangan kita berkata dengan kata-kata yang kesat yang boleh menyakiti hati orang lain. Contohnya abang kita ke, keluarga kita ke, kawan-kawan kita. Jangan, ya. Okay, itu dia bercakap dengan sopan santun. Cakap dengan perkara-perkara yang baik. Cakap yang boleh buat orang lain gembira, bahagia. Abang kita contohnya buatkan Milo kepada kita. Kita pun cakap apa, terima kasih abang buat Milo yang sedap untuk adik. Kena sebut. Itu cara kita menghormati. Baik, yang ketiga, cara untuk menghormati juga adalah dengan kita hendaklah menjaga adab kita bila mana kita bersama dengan orang lebih tua daripada kita. Berjalan di hadapan orang lebih tua, ya, kita kena tunduk hormat. Kalau boleh jangan lalu di jalan utama, di hadapan, bukan di jalan utama, di hadapan orang lebih tua pada kita. Kita kena jaga adab kita, ya. Kita nak lalu, kita kena tundukkan ya, badan kita dan kita hormat. Itu adab dia. Begitu juga dia bersama dengan guru ataupun orang lebih tua. Seperti di sekolah, ya, kita dididik anak murid sekalian, bila mana jumpa guru, kita hendak letak tangan kita di dada dan tundukkan kepala kita dan memberi salam. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Cikgu, ataupun Assalamualaikum Makcik, Pakcik. Itu cara kita menghormati. Menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi insya-Allah itu dia dua perkara, dan kita masuk perkara yang ketiga yang Ustaz nak sampaikan adalah pengajaran daripada tajuk dan juga potongan hadis ini. Baik, pengajaran yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW menekankan kita untuk berakhlak mulia, ya, seperti yang disampaikan sebentar tadi, menyayangi orang lebih muda dan menghormati orang lebih tua. Ya. Kerana apa? Rasulullah SAW beritahu, bukanlah daripada golongan kami. Bayangkan Rasulullah tidak redha ataupun tidak terima orang yang tidak berakhlak mulia, yang tidak menyayangi orang lebih muda dan tidak menghormati orang lebih tua. Sehingga Rasulullah katakan dalam hadis ini, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi orang lebih muda dan menghormati orang lebih tua. Baikkan anak murid sekalian, maka dengan itu marilah sama-sama kita mengamalkan, kerana kesan dia Allah sayang, dihormati dan disayangi oleh orang lain, ya, dalam ahli keluarga, ya. Juga kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah itu saja, sekian saja tazkirah ringkas daripada Ustaz. Mudah-mudahan anak murid sekalian dapat menjadi anak yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, menjadi kebanggaan bukan saja ya guru-guru ataupun ibu bapa, tetapi kebanggaan Allah dan Rasul, kerana kita mengamalkan Islam yang sangat menyayangi antara satu sama lain. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.